Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, satu lagi pendedahan terkini yang mengejutkan daripada SPRM. Setelah Wan Saiful Wanjan, setelah Muhyiddin Yassin, Adam Radlan, dan beberapa lagi isu tentang rasuah yang didedahkan oleh SPRM. Dan kini yang menjadi carta tertinggi yang menjadi perbualan ramai orang berkaitan dengan isu jana wibawa. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, SPRM membuat satu lagi pengumuman yang menggemparkan. Isu jana wibawa, pengarah syarikat didakwa minta terima rasuah RM12,87 juta. Siapakah pengarah syarikat ini yang telah didakwa, minta dan terima rasuah dan dengan jumlah RM12,87 juta? Seperti yang kita sudah sedia maklum, bahwa Adam Radlan, Wan Saiful Wanjan juga telah didakwa mendapat dakwaan yang sama seperti pengarah syarikat ini, di mana mereka juga telah terlibat dengan isu jana wibawa. Namun untuk bekas Menteri Keuangan, beliau dipanggil sebagai saksi. Dan satu situasi ataupun insiden mengejutkan, setelah sehari selepas Wan Saiful Wanjan dipecat, setelah sehari Wan Saiful Wanjan yang telah didakwa terlibat berkaitan dengan meminta dan menerima rasuah berkaitan dengan jana wibawa, akhirnya bersatu telah menerima peletakan jawatan Wan Saiful Wanjan. Hari ini pula, saudara-saudara, pengarah syarikat didakwa minta terima rasuah RM12,87 juta. Seorang pengarah syarikat perabot Dipago telah dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru pada Rabu atas 9 pertuduhan meminta dan menerima rasuah berhubung program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa ataupun Jana Wibawa yang bernilai RM12,875 juta sejak 2 tahun lepas. Jadi ini satu pendedahan yang mengejutkan. Satu lagi pendedahan yang mengejutkan. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah pejabat syarikat dekat Jalan Majidi, Muar pada Julai 2021 serta Mei dan Jun pada tahun lepas. Bagi perbuatan yang sama, bapa kepada 4 anak itu turut didakwa secara rasuah menerima sejumlah wang tunai bernilai RM1,5 juta. Jadi saudara-saudara, apa yang saya dapat lihat sini, apa yang saya dapat teliti di sini, setelah Datuk Seri Azalina Othman juga pernah membuat pernyataan bahwa pemimpin politik yang terlibat, ahli keluarga pun terlibat dengan pendedahan baru ini, di mana kesalahan yang didakwa dilakukan di sebuah pejabat syarikat. Bagi perbuatan yang sama, bapa kepada 4 anak juga turut didakwa. Adakah ini juga berkait dengan kenyataan daripada Datuk Seri Azalina Othman? Jadi saudara-saudara, kes ini didakwa mengikut Section 16 dalam kurungan E, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum mengikut Section 24 dalam kurungan 1 Akta sama. Mahkamah kemudiannya menetapkan jaminan RM500,000 kepada tertuduh dengan seorang penjamin tempatan. Jadi pendedahan demi pendedahan berkaitan dengan isu jana wibawa ini. Jadi apa komen Anda, tuan-tuan dan puan-puan semua? Adakah ini salah satu pembongkaran lagi untuk semasa PN menjadi kerajaan dahulu? Adakah ini satu pembongkaran yang mengejutkan? Adakah ini juga menjadi salah satu sebab kenapa PN tidak mahu Pakatan Harapan menjadi kerajaan? Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan isu semasa yang seterusnya. Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Ada satu isu menarik, ada satu isu hangat yang saya nak sampaikan. Pendedahan ini dilakukan oleh Ketua Penerangan UMNO, Isham Jalil.
Beliau telah membuat satu kenyataan yang bagi saya memerangkap PAS, merangkap Presiden PAS dan kepimpinan PAS. Disebabkan pengakuan oleh PAS ini, mereka pernah mengaku tidak ada duit. Dan baru-baru ini PAS telah membuat pengakuan ada banyak duit dan akan salurkan duit itu untuk membantu keuangan bersatu bagi persediaan pilihan raya negeri. Menurut satu tajuk berita yang saya nak ulas, PAS bantu dana bersatu. Duit sedekah dari mana pula? Tanya UMNO. UMNO telah menyindir PAS selepas parti itu menyatakan secara terbuka kesanggupan mereka untuk menyerahkan sumbangan keuangan kepada bersatu bagi menghadapi 6 pilihan raya negeri ataupun PRN tidak lama lagi. Menggunakan ungkapan sedekah, Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil bertanya kepada PAS dari mana mereka mendapat dana tersebut bagi membantu sekutu parti berkenaan dalam PN. Di dalam Facebook Isham Jalil juga, beliau ada komen tentang ini sambil meletakkan gambar satu artikel di mana Nick Zawawi membuat kenyataan bahwa PAS mempunyai banyak duit akan bantu bersatu. Isham Jalil juga secara spontan mengingatkan bahwa sebelum ini PAS melalui Kerajaan Kelantan mendakwa mereka tidak mempunyai sumber keuangan yang mencukupi bagi menyelesaikan isu bekalan air bersih di negeri berkenaan. Jadi untuk pengakuan PAS ini, di mana melalui Kerajaan Kelantan mereka mengakui mereka tidak mempunyai sumber keuangan yang mencukupi. Dulu PAS kata tak ada duit untuk selesaikan isu air. Sekarang kata banyak duit pula sampai boleh bagi kepada parti lain. Ini duit sedekah dari mana pula? Betul. Persoalannya, kalau PAS pernah mengakui melalui Kerajaan Kelantan mereka tidak mempunyai sumber keuangan yang mencukupi untuk menampung isu ataupun menyelesaikan isu bekalan air bersih di negeri berkenaan, tapi kenapa hari ini telah mengaku mempunyai duit yang banyak, bahkan akan menyalurkan dana untuk bersatu, yaitu parti sekutu dalam Perikatan Nasional. Jadi pendedahan Isham Jalil ini sudah pasti menyadarkan ramai orang. Dan adakah kamu minta sedekah daripada kontraktor projek kerajaan untuk kemudian sedekah kepada bersatu untuk selepas itu sedekah pula kepada pengundi, seperti apa yang dinyatakan oleh Isham Jalil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, kalau benar memang PAS tidak mempunyai sumber keuangan untuk menyelesaikan isu bekalan air di Kelantan, kenapa tiba-tiba untuk bersatu pula mereka mendakwa, mereka mengakui mereka mempunyai duit yang banyak? Jadi adakah mereka telah tersilap langkah, tersasul cakap bahwa mereka mempunyai duit yang banyak? Jadi ini satu isu yang sangat menarik, sangat mengejutkan, dan ini pasti mengejutkan ramai pemimpin PAS dengan kenyataan ataupun sindiran daripada UMNO, Ketua Penerangan UMNO yaitu Isham Jalil. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa bantu channel ini, kembangkan channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.